Tak sampai setahun 955 keluar, dah keluar 965. Perbezaan paling ketara antara 955 dan juga 965 hanyalah dia punya skrin, iaitu 965 menggunakan skrin AMOLED, manakala 955 menggunakan MIP skrin. Walaupun anda dah tahu dia punya perbezaan antara 955 dan juga 965, tapi Effendi Osman takkan nak buat video simple kan? Ini adalah review penuh mengenai Forerunner 965. Pertama sekali kita pergi kepada spesifikasi dia. Okey, untuk AMOLED screen dia kecerahan 1000 nits, kemudian dia punya pixel 454 kali 454 pixel. Agak tinggi. Kemudian dia punya size screen 1.4 inci. Selain itu juga dia punya screen Gorilla Glass 3DX. Kemudian yang paling menarik dekat sini, kalau sebelum ni Forerunner 900 punya series, dia punya bezel plastik. Tapi untuk Forerunner 965 dia menggunakan titanium bezel. Pada saya, bila menggunakan titanium bezel ni, jam ni nampak lebih elegan dan lebih premium. Untuk water rating sama juga 5 ATM atau 50 meter kedalaman. Kemudian dia punya berat 53 gram. Dia punya storan dalaman 32 GB. Optical heart rate masih sama, iaitu generasi keempat. Saya pelik dekat sini kenapa tak gunakan optical heart rate yang ada sokongan ECG. Kemudian multiband GNSS, sama juga seperti Forerunner 955. Seterusnya kita pergi pula kepada fungsi baharu yang ada pada Forerunner 965. Tapi saya nak beritahu kat sini, Forerunner 955 pun ada fungsi ini. Fungsi-fungsi yang saya tak sebut masih ada. Saya hanya beritahu fungsi-fungsi yang baharu. Yang pertama sekali iaitu Endurance Score. Endurance Score ni adalah skor yang menunjukkan keupayaan anda untuk melakukan aktiviti dalam jangka masa yang panjang. Data ni diambil daripada anda punya training lah. Dia ambil berapa banyak anda buat training load, daripada situ dia akan kira anda punya endurance score. Seterusnya fungsi kedua iaitu health score. Sama juga macam endurance score, dia ambil data daripada larian anda dan di situ dia buat calculation untuk dapatkan skor anda. Saya dah cuba berapa kali benda ni dan saya nampak sekiranya nak naikkan health score, kita kena selitkan sekali latihan yang ada elevation. Daripada situ nampak anda ada fokus kepada elevation punya training dan di situ health score anda akan naik. Data ini pada saya sangat membantulah untuk kita nak tengok macam mana kita punya preparation untuk race pada masa akan datang. Yang seterusnya acute load. Ini informasi lebih kurang macam 7 days punya training load kalau sebelum ni. Okey, kemudian dia ada exercise load. Kalau nampak dekat sini saya punya low aerobic agak tinggi. Kemudian yang ni baru pada Forerunner 965 dan juga Forerunner 955, load ratio atau acute chronic. So dekat sini nampak saya punya ni 324, chronic saya 317. So informasi dia hanya dekat kat sini. Load ratio compare your short term acute and long term chronic. Training load is useful for monitoring your training load change. Okay, kemudian kita ada juga HRV status. HRV status ni adalah heart rate variability. Dia boleh jadikan indikator untuk kesihatan semasa kita lah. Dan juga kesediaan untuk kita melakukan aktiviti sukan. Kalau tengok kat sini saya punya balance. So last night saya 35, 7 days 39, semakin menaik. Ada satu hari tu saya naik, lepas tu ada turun. Dalam masa 4 minggu ni adalah minggu tu yang tinggi. Tu dia kembali kepada asal lah. Data baru iaitu training readiness. Training readiness ni diambil daripada anda punya pattern sleep, anda punya recovery info. Daripada situ jam akan tunjukkan kesediaan kita untuk melakukan aktiviti seterusnya. Yang seterusnya juga yang menarik pada saya iaitu real time stamina. Real time stamina ni merupakan indikasi anda punya stamina semasa anda melakukan aktiviti. Kalau anda punya aktiviti tu dalam intensity yang tinggi, anda punya stamina akan drop lebih cepat berbanding anda punya intensity rendah. Seterusnya, risk-based running dynamic. Kalau sebelum ni, pengguna perlukan port tambahan untuk dapat data ini. Tapi untuk Forerunner 965, Forerunner 955, Forerunner 255 dan juga Forerunner 265, tak perlukan lagi port. Anda boleh dapatkan informasi mengenai ground contact time balance, cadence, anda punya vertical oscillation dan juga stride length dengan jam sahaja, tak perlukan port tambahan. Sebenarnya fungsi terbaru iaitu new data page, yang mana anda boleh tambah data field pada paparan topo map. Seterusnya fungsi baru iaitu weather overlay. Weather overlay ni adalah paparan mengenai weather pada kawasan kita. Dia dalam bentuk durasi yang mana anda boleh nampak perubahan cuaca, perubahan temperature
dalam sela masa beberapa jam. Seterusnya fungsi baru iaitu flashlight. Jam akan berfungsi sebagai torchlight. Kalau nampak dekat sini dia ada dua color iaitu warna putih dan juga warna merah. Ikut kecerahan dia pada saya okey saja, dia tak berapa cerah kerana dia menggunakan kecerahan pada skrin jam untuk digunakan sebagai torchlight. Seterusnya yang saya suka dekat Forerunner 965, dia punya interface atau UI dia berbeza berbanding Forerunner 965. Kalau anda nampak kat sini topo maps dia, anda boleh zoom in dan zoom out terus daripada skrin. Anda boleh tap dekat tambah dan tolak tu untuk zoom in dan zoom out. Untuk Forerunner 955 tak boleh. Anda kena gunakan physical button untuk zoom in dan zoom out. Forerunner 965 hadir dengan always on display. Kalau nampak dekat sini, ini adalah paparan always on display. Paparan sebenar dia seperti ini. Tapi untuk pengetahuan anda semua, bila mana anda turn on always on display, penggunaan bateri agak tinggi juga. Kalau tengok kat sini, berdasarkan battery prediction 2 hari untuk penggunaan AOD atau always on display. Bila kita matikan always on display, dia punya jangka hayat bateri akan lebih panjang lah. Okay, tengok kat sini, saya matikan general use. Hari. Untuk penjimatan bateri, saya cadangkan anda turn off always on display. Seterusnya kita pergi pula kepada senarai sukan yang ada pada Forerunner 265. Boleh kata ke semua sukan yang ada pada jam-jam tertinggi ada pada jam ni. Macam biasa, run, trace run, treadmill, map manager, trail run, golf. Okey, untuk main golf pun anda boleh gunakan jam ni. Dia boleh load courses. Kalau anda nampak dekat sini ada senarai course. Dia berdasarkan lokasi anda lah. Kalau macam anda nak main dekat Bangi, anda buka jam siap-siap, nanti dia akan tunjukkan lah Bangi Golf Club. Dia banyak jugalah yang tempatan punya ada dekat sini. Okay. Ni saya tak berapa main, saya tak pernah main golf. Bike indoor. Okay, ada dua bike indoor, full swim, open water, triathlon memang ada. Lepas tu kalau nak tambah, ada banyak lagi pilihan dekat sini. Okay. Ni ada yang belum saya tambah lagi, ultra run, swim run, macam-macam ada. Okay, banyak. Outdoor, hike, disc golf, walk, bouldering. Tapi saya nak tunjuk yang satu team sport ni. Okey. Ada juga sukan-sukan yang macam ni. Okey, itu untuk pilihan sukan. Boleh kata semua pilihan sukan ada lah. Yang penting jump rope pun ada. Seterusnya untuk jangka hayat bateri, untuk smartwatch, jam ni mampu bertahan selama 23 hari. Manakala untuk GPS punya aktiviti, jam ni boleh bertahan selama 31 jam untuk GPS only punya setting. Kalau menggunakan auto select, jam ni boleh bertahan selama 22 jam. Kemudian untuk all system dan juga multi band, jam ni boleh bertahan selama 19 jam. Manakala GPS only beserta muzik, jam ni boleh tahan sekitar 10.5 jam sahaja. Saya sempat membuat simulasi, 1 jam aktiviti, penggunaan dia sekitar 5% sahaja. Dan saya juga sempat menggunakan jam ni untuk Ultra 50 km yang mana saya lakukan semasa merapuh tempoh hari. Jam ni selama 9 jam 50 minit aktiviti, penurunan dia adalah daripada 90% kepada 41%. Seterusnya kita pergi pula kepada ketepatan GPS. Kalau tengok dekat sini, kita ada 3 jam iaitu yang warna orange adalah Forerunner 965, warna biru Forerunner 265 dan kemudian warna merah adalah Phoenix 6X. Untuk pengetahuan anda semua, Forerunner 965 dan juga Forerunner 265 chipset dia sama, ada sokongan multiband, dan Phoenix 6X tiada sokongan multiband. Pada awal boleh nampak hampir sama, tak ada masalah dekat sini. Ni okey lagi. Dekat sini dah nampak ada perbezaan. Yang mana warna biru Forerunner 265 dia lain sedikit daripada Phoenix 6X dan juga Forerunner 965. Kemudian yang paling menarik dekat sini yang mana ada bangunan tinggi. Kalau anda nampak dekat sini, memang terbukti chipset yang baru ni dia lebih baik berbanding yang lama. Kalau nampak dekat sini, warna biru dan juga warna oranye ni, dia punya laluan ni nampak betul.
Manakala Phoenix 6X dia berpusing kat sini. Nampak dia crossing. Memang ada gangguan sedikit lah. Lain-lain ni lebih kurang sama juga. Okey. Lagi sekali Forerunner 265 dia lari ke tepi. Ini okey. Ini pun okey. Kemudian saya lalu lagi dekat bangunan tinggi. Kalau dah nampak dekat sini, warna biru Forerunner 265 dia memang out sedikit. Manakala Forerunner 965 okey. Dan sekali lagi Phoenix 6X dia berpusing. Kalau nampak dekat sini ni laluan datang, lepas tu saya pusing dekat sini. Nampak GPS dia crossing. Kemudian part-part lain tak ada bangunan tinggi dah, dia dah okey. Boleh katakan chipset yang terbaru dengan sokongan multi-band frekuensi membuatkan bacaan GPS kita lebih baik. Saya tak dapat banyak simulasi kerana saya ada injury lepas guna jam ni. Jadi saya punya sampel tak banyak. Tapi kalau anda ikut saya punya video, memang kebanyakan saya akan buat simulasi dekat sini lah. So boleh katakan chipset terbaru pada Forerunner 965 lebih baik berbanding Phoenix 6X. Kesimpulan dia, saya rasakan Forerunner 965 ni merupakan jam yang paling baik untuk series Forerunner. Ini kerana ramai pengguna Forerunner yang mahukan skrin yang cantik. Sudah terjawab dengan adanya AMOLED screen pada Forerunner 965. Selain itu juga, penambahbaikan iaitu bezel titanium. Kalau sebelum ni bezel plastik tak nampak macam premium, Forerunner 965 telah menggunakan titanium bezel. Jadi bila nak pakai untuk casual punya ni, lebih cantik dan lebih menarik. Selain itu juga pada segi fungsi, boleh kata fungsi dia hampir sama dengan Phoenix punya series. Jadi untuk Forerunner ini merupakan versi paling tinggi yang paling baik untuk anda miliki. Jadi itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ni memberi anda sedikit pandangan untuk membuat pilihan dalam pembelian jam tangan sukan anda. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Apa-apa pun, lari dulu, baru cerita.